Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naafini Mahida, nombor matrik saya di 20112698. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk yang kami pilih, iaitu tajuk sembelihan. Jadi terlebih dahulu saya ingin memberikan sedikit pengenalan tentang sembelihan lah. Istilah sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan benda yang tajam selain daripada kuku, gigi dan tulang dengan tujuan memakan dagingnya. Semua binatang yang halal dimakan hendaklah disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan, kecuali ikan, iaitu haiwan yang tidak perlu disembelih. Hukum sembelihan adalah wajib kecuali ikan. Semua daging haiwan yang halal adalah haram dimakan, kecuali dengan penyembelihan yang mengikut syarak. Daging haiwan yang halal tidak disembelih mengikut syarak, ia akan menjadi bangkai dan haram hukumnya memakan bangkai haiwan, kecuali hidupan laut. Okay, jadi pada slide ini pula, saya akan memberikan perbezaan antara at-tazkiyah dan juga az-zabhu. Okey, takrif az-zabaih. Az-zabaih ialah kata jamak zabiha yang bermakna binatang yang disembelih. Maksudnya ialah binatang yang disembelih mengikut lunas syarak dengan syarat yang akan kami sebutkan, dan ia adalah daripada binatang yang halal untuk dimakan. Okay, beza az-zabuhu dan juga at-tazkiyah pula ialah menyembelih binatang di lehernya ataupun di halkumnya sekiranya binatang tersebut boleh dikuasai, ataupun dengan mana-mana tindakan yang boleh menamatkan nyawanya sekiranya ia tidak dapat dikuasai, seperti binatang yang diburu. Manakala az-zabhu pula ialah memotong perkara yang boleh membawa maut di batang leher, sama ada ia memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti ataupun tidak. Jadi az-zabhu adalah salah satu jenis at-tazkiyah yang tidak terikat sama ada ia mengikut lunas syarak yang betul ataupun tidak. At-tazkiyah meliputi az-zabhu dan selainnya yang memenuhi syarat-syarat syarak yang mesti dipenuhi untuk menjadikan binatang sembelihan itu halal untuk dimakan. Okey, saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Amirul bin Muhammad Suhaini. Nombor matrik saya D20112590. Baik. Dalam bahagian ni saya akan membincangkan tentang syarat-syarat yang mengesahkan akan sembelihan. Baik, sebelum tu kita nak tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan syarat. Baik. Syarat ni adalah sesuatu perkara yang mengesahkan sesuatu perbuatan ataupun ibadah. Contohnya kalau kita nak solat. Kalau kita nak solat, ada perkara-perkara ataupun syarat yang kita panggil yang menjadikan seseorang tu wajib untuk menunaikan solat. Antaranya adalah Islam. Bila seseorang itu Islam, secara tak langsung dia wajib untuk menunaikan solat. Selain daripada Islam, dia berakal. Berakal juga merupakan sesuatu syarat bagi seseorang itu untuk solat. Ialah bila seseorang itu berakal, maka wajib dia solat. Kalau dia tak berakal, contohnya kalau dia gila dan sindrom sebagainya kan. Jadi secara tak langsung kewajipan solat tu tak wajib atas orang tu sebab dia tak cukup syarat. Banyak lagi lah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu untuk solat. Sama juga dengan sembelihan. Dalam sembelihan ni ada syarat-syarat dia yang tertentu, yang mana kita ni sebagai umat Islam mesti kita patuh dengan syarat-syarat tersebut. Okey, baik. Syarat-syarat sembelihan ni terbahagi kepada tiga. Yang mana yang pertama adalah syarat bagi penyembelih. Syarat bagi penyembelih. Ada syarat-syarat yang tertentu yang dikenakan terhadap penyembelih. Tak semua orang. Ada kriteria.
yang tertentu yang wajib ke atas seseorang penyembelih tersebut. Dan yang kedua adalah syarat-syarat terhadap haiwan yang kita nak sembelih itulah tak semua benda kita boleh sembelih. Ada haiwan yang kita boleh sembelih, ada haiwan yang kita tak boleh sembelih. Contohnya ikan. Takkan kita nak sembelih ikan kot. Tu. Ikan bilis yang kecil tu takkan kita nak sembelih. Kalau nak buat nasi lemak, kesianlah orang yang nak buat nasi lemak kan. Dia nak kena sembelih berjuta-juta ekor bilis. Jadi yang itulah yang saya nak sampaikan. Tak semua haiwan kita boleh sembelih dan tak semua haiwan kita tak boleh sembelih. Macam tu. Okey, baik. Ya, syarat yang seterusnya adalah syarat bagi alat yang kita nak gunakan untuk menyembelih. Tak semua alat kita boleh sembelih. Contohnya kita nak sembelih lembu. Kita ambil benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk sembelih. Kita ambil gunting. Kita ambil gunting. Gunting sikit-sikit. Gunting yang tak tumpul katanya. Yang tumpul lah. Ada apa kata? Ciri-ciri. Yang ciri-ciri alat yang kita boleh gunakan untuk sembelih tu. Untuk menyembelih. Baik. Okey, baik. Kita tengok kepada slide yang seterusnya. Baik. Dalam gambar ni, saya nak dalam gambar ni menunjukkan tentang perkara-perkara ataupun syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu solat. Yang mewajibkan seseorang itu solat. Memang tak ada kena-mengena dengan sembelihan, tapi dia saya nak kaitkan dengan syarat tu je. Kita tengok yang kepada huruf A, iaitu perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu solat. Okey, baik. Okey, baik. Kalau kita tengok balik, kita kaitkan ni dengan sembelihan. Kita buang perkataan solat tu, kita letak sembelihan. Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu menyembelih. Ataupun kita katakan dalam ibadah-ibadah yang melibatkan penyembelihan lah. Seperti akikah, korban dan sebagainya lah. Apa perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu menyembelih? Ada. Antaranya adalah kita ni bernazar, katakan. Bernazar. Contoh, katakan kalau sembelihan tu sunat, kita menyembelih haiwan tu sunat. Macam dalam akikah ataupun korban dan sebagainya. Tapi kita ni bernazar untuk melakukannya. Jadi dengan sebab kita bernazar itulah, perkara yang sunat itu menjadi wajib. Contohlah saya katakan, saya bernazar lah, katakan contoh. Saya bernazar pada tahun 2021 ni, pada bulan haji, hari raya haji, saya ingin menyembelih 5 ekor lembu. 5 ekor lembu, lembu jantan berwarna hitam. Katakan contoh. Jadi wajiblah saya tunaikan. Saya kena tunaikan sebiji dengan apa yang saya cakap. Kalau saya cakap lembu 5 ekor lah. Kalau kurang tak boleh. Kalau saya cakap 5 ekor lembu tu mesti warna hitam. Kenalah warna hitam. Jadi kena wajib bagi seseorang itu menyembelih bila dia bernazar. Baik, kita tengok yang huruf B pula. B, syarat-syarat yang menjadikan solat seseorang itu sah. Kita tukar balik kepada sembelihan. Perkara-perkara yang menjadikan sembelihan seseorang itu sah. Kita
ada kalanya sembelihan itu tidak sah. Dia boleh jadi banyak sebab. Kadang-kadang dengan sebab penyembelih itu sendiri. Kadang-kadang dengan sebab haiwan itu sendiri. Kadang-kadang dengan sebab alat yang digunakan itu sendiri. Sebagai contoh, penyembelih. Kadang-kadang boleh menjadi tidak sah apabila penyembelih itu bukan orang Islam. Katakan penyembelih haiwan, semuanya okey dah. Alat untuk sembelih okey, haiwan untuk kita sembelih pun okey. Cuma penyembelih tu je, bukan orang Islam, yang mana syarat untuk menyembelih bagi penyembelih itu sendiri mestilah beragama Islam ataupun ahli kitab. Ni penyembelih itu bukan orang Islam dan bukan ahli kitab. Jadi secara tak langsung sembelihan tersebut adalah tidak sah dan tidak halal untuk dimakan. Baik, kita tengok yang C pula. Perkara-perkara yang menjadikan sembelihan itu wajib bagi seseorang. Yang ni sama je macam yang A tadi. Dia sama je. Kalau kita nazar, jadilah wajib. Kalau kita tak nazar, balik kepada asalnya, yang mana hukum menyembelih itu adalah harus ataupun sunat. Okay, baik. Yang D tu kita tak payah tengok sebab lebih kurang je. Baik, kita pergi ke slide yang seterusnya. Baik. Okey, kat sini saya akan menerangkan tentang perkara-perkara yang menjadi syarat bagi penyembelih tersebut. Yang pertama adalah penyembelih tersebut mestilah beragama Islam. Beragama Islam dan maksud saya beragama Islam ataupun dia ni merupakan ahli kitab. Okey. Yang tu satu. Yang kedua adalah ahli kitab ataupun salah seorang daripada datuk ataupun neneknya menjadi ahli kitab sebelum ataupun selepas pemansuhan kitab. Kitab apa yang kita nak tahu sekarang ni? Kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ni lah. Kitab Zabur, Taurat, Injil. Kan contohlah, kan kitab Injil kan sekarang ni sudah pun dipinda. Pada asalnya memanglah Allah menurunkan Injil tu dalam yang betul lah, yang kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi pada waktu tu memang tidak dimansuhkan, tetapi selepas saja Nabi Isa diangkat ke langit, banyaklah pemalsuan ataupun penyelewengan berlaku terhadap kitab Injil ni. Okey, baik. Yang ketiga. Penyembelih mestilah menyembelih kerana Allah semata-mata. Maksudnya kat sini, penyembelih tu bila dia menyembelih, dia mestilah berniat hanya kerana Allah. Maksudnya memang tak boleh dia menyembelih ni selain daripada kerana Allah. Contohnya lah, dia sembelih tu kerana benda lain. Kerana berhala ni lah, kerana orang tu lah, kerana moyang ni lah, kerana selain daripada Allah lah. Kita boleh bagi banyak contoh. Cuma kata kunci dia kat sini adalah selain daripada Allah. Makna katanya, kalau penyembelihan tu selain daripada Allah, secara tak langsung sembelihan itu tidak sah. Okey, baik. Okey, baik. Saya nak balik kepada syarat yang nombor 1 dan nombor 2 tadi. Kalau abang-abang dan akak-akak semua tak faham, saya akan saya nak tunjukkan kepada abang-abang dan akak semua satu video. Yang mana mungkin video ni mungkin akan membantulah
kita semua dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan ahli kitab ni. Okey, baik, saya akan tunjuk sekarang. Baik. Yang ramai sekali ulama-ulama tafsir mengatakan bahawasanya ahli kitab halal menyembelih binatang untuk dimakan oleh orang Islam. Faham? Tapi ni ramai yang bercelaru. Dengar molek. Memang pun inilah pendapat yang paling kuat dan ini juga menjadi ittifaq dalam mazhab Syafi'i. Inilah pandangan jumhur ulama sekalian mazhab. Iaitu kafir ahli kitab sah sembelihan mereka itu. Cuma kita ni pakai hukum tafsir sendiri. Siapa ahli kitab, dia kata orang Kristian boleh belaka. Yang sebenarnya ahli kitab ini yakni orang yang beragama Yahudi dan Nasara. Syarat dia Yahudi dengan Nasara, dengan Kristian, itulah Nasrani tu. Tapi min Bani Israel ni orang tak jaga daripada keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Maksudnya asal tok nenek moyang dia itu sapa kepada pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Faham? Tu segala dia sapalah tok nyang di akhir sekali umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Dah apa jadi kafir dah lah ni? Sebab tok nyang dia itu digi percaya dengan kitab Injil dan kitab Taurat hak baru, hak bukan turun daripada langit. Maka jadi kafir lah nenek moyang dia sampai sekarang. Ada pun yang tak ikut, tetap dengan Taurat hak turun pada Nabi Musa, tetap dengan Injil hak turun pada Nabi Isa alaihi wasallam, hak tu orang beriman bukan kafir. Jadi kalau Kristian dengan Yahudi Bani Israel ni, mereka ni sajalah yang sembelih boleh makan. Kita banyak kehitak lain. Sebarang Kristian sembelih boleh makan belaka dan segala syarat, segala cara kaedah buat sah belaka. Ni karuk ni. Nampak? Dia ada syarat dia. Yang pertama Yahudi dengan Nasara. Yang kedua keturunan Bani Israel, hak putih selepu hak ada di Israel ni. Nampak? Hak tu susu galuh siapa Nabi Musa, siapa ke Nabi Isa tu, susu galuh dia tu. Hak kulit merah, rambut perang, hak lawa-lawa mata sabung. Asal Yahudi Nasara lama. Kalau Yahudi Nasara Yahud Nabas daripada agama lain, hak tu tak sah, bukan Bani Israel. Faham? Macam Brazil. Brazil tu bukan orang Nasara Yahudi dulu, tak ada agama. Orang mari daripada Sepanyol, tawang negeri Brazil, sebar agama Kristian, masuk Kristian. Kristian tu sembelih dia boleh makan. Yahudi kita tak, Yahudi sekarang dari Brazil, dari Argentina, daripada Mexico, asal bangsa Mexico, asal bangsa Afrika, asal bangsa Jepun, masuk agama Yahudi. Yahudi ni dia payah nak masuk agama dia, tapi boleh masuk, tapi duduk kelas 2. Hak kelas 1 Bani Israel. Kulit hitam kelas 2 lalu. Jadi kulit hitam ni negro masuk agama Yahudi, tak boleh makan sembelih. Ni banyak karut ni pelajar-pelajar Malaysia kita duduk di luar negara banyak makan di kedai-kedai Kristian atas alasan dia tu adalah Bani Israel. Tak betul. Betul tak Bani Israel? Kalau betul boleh. Selagi betul dah Bani Israel, memang dia ni asal daripada orang Kristian lama, berhijrah duduk di UK, duduk di Perancis. Kristian turun-temurun. Tapi ada syarat yang ketiga, kena putus orang merah dengan hukum juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Syahmi bin Zamlan. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai syarat berkaitan dengan binatang sembelihan. Antara syarat berkaitan dengan binatang sembelihan adalah penyembelih dapat menangkap haiwan itu sebelum disembelih dan juga haiwan itu masih mempunyai hayat mustaqirah. Apa itu hayat mustaqirah? Hayat mustaqirah bermaksud bahawa haiwan itu tidak mengalami sakit ataupun cedera ataupun yang seumpama dengannya. Sekiranya haiwan itu sebelum disembelih telah kehilangan hayat mustaqirah, maka ia tidak dianggap sebagai sembelihan, melainkan jika sebelum itu ia telah disembelih dengan sembelihan darurah.
Pengaliran darah dari batang lehernya selepas penyembelihan tidak boleh dijadikan bukti ia mempunyai hayat mustaqirah. Jadi kiranya hayat mustaqirah ni apabila haiwan sembelihan tu disembelih, ketika mana urat merih dan juga urat halkumnya terputus, ia masih lagi boleh meronta-ronta dan bergeraklah, tidak terus mati selepas disembelih. Jadi hayat mustaqirah ni kiranya haiwan itu mempunyai sihat tubuh badan dan mempunyai ada kudrat lagi lah walaupun selepas disembelih. Yang seterusnya adalah terputusnya halkum dan urat merih. Halkum ialah saluran pernafasan dan urat merih ialah saluran makanan. Sekiranya masih belum putus salah satu dari keduanya walaupun sedikit, maka sembelihan itu tidak sah. Baginda Rasulullah SAW mensyaratkan di dalam penyembelihan agar mengalirnya darah. Ini semua akan berlaku dengan memotong semua urat halkum dan merih. Nyawa akan hilang apabila keduanya dipotong dan kebiasaannya haiwan masih hidup apabila keduanya masih wujud. Okey, baik. Kedudukan urat halkum dan urat merih bagi haiwan adalah di betul-betul di bawah mulut mereka, di tengkuk ni. Jadi kita disunatkan apabila nak menyembelih dari kiri ke kanan dengan memotong dari kiri ke kanan dengan secepatnya untuk melancarkan proses penyembelihan, sebab urat halkum dan urat merih ni berada di sini, jadi di sebelah kiri. Jadi kita lakukan dengan bismillah, lalu penyembelihan akan terus dilakukan lah. Sekiranya kita menyembelih daripada atas, iaitu saraf sisi dan saraf tunjang, itu adalah posisi saraf sisi dan saraf tunjang mereka. Jadi kemungkinan besar haiwan sembelihan tersebut masih hidup lah. Jadi ia tidak sah di sisi syarak lah. Baik, poin yang seterusnya, memotong dengan cepat dan sekaligus. Jikalau disembelih dengan perlahan, maka haiwan itu akan menggelepar sebagaimana binatang yang disembelih sebelum semuanya selesai dipotong, maka terbatallah sembelihan dan ia tidak sah. Dia kiranya macam haiwan tu dia masih boleh bergerak dengan selesa lah, kiranya diorang, sebagai contohnya ayam kan, selepas kita sembelih, selepas seminit lebih tu baru dia mati. Tapi kalau kita tak dapat tahan dulu ayam tu, kiranya kita lepas sembelih ayam tu terbang, jadi tiba-tiba kita cari-cari, kita jumpa dia kat belahan pokok dah mati. Tapi kita tak tahu dia mati sebab terputusnya urat halkum dan urat merihnya, ataupun sebab tersangkut kat pokok terputus terus. Jadi kalau terputus terus disebabkan tersangkut tu, jadi ia tak sah lah, tak dikira sebagai haiwan sembelihan. Bukti haiwan itu masih mempunyai hayat mustaqirah ialah ia meronta dengan kuat setelah disembelih. Jadi sebagai contoh, di masa hari raya korban kan, bila kita nampak lembu dan juga ataupun korban kambing ke kerbau, apabila si penyembelih hendak menyembelih haiwan sembelihan ini, setelah ia telah menyembelih, terputusnya urat halkum dan urat merih haiwan tersebut, haiwan tersebut masih lagi boleh meronta-ronta dengan kuat. Kan kita kadang-kadang tengok dia menjerit-jerit, dia nak menendang penyembelih lah. Jadi itu adalah hayat mustaqirah lah.
Jika terbukti ia mati bukan kerana sembelihan, ini untuk menyucikan, maka ia tidak halal untuk memakannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak pasti haiwan tersebut mati disebabkan memang betul-betul sah disebabkan sembelihan, ataupun dia mati sebabkan terseksa sebab tak putus habis urat halqa dan urat merih tersebut, jadi benda tu tak kira sah lah. Maka benda-benda sini kita pun memerlukan di situ kita kena menitik berat lah, macam mana cara penyembelihan yang betul dengan alatan yang betul. InsyaAllah segala proses akan berjalan dengan lancar lah, InsyaAllah. Itu saja daripada saya, yang kurang daripada saya, yang baik itu daripada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zul Akmal bin Zainuddin. Nombor metrik di 18310965. Okey, saya ambil bahagian 4 syarat berkaitan dengan alat penyembelihan. Kalau diikutkan buku, dalam buku dia banyaklah pendetailan. Maksudnya lepas tu dia cerita dalam setiap alat sembelihan tu, dia tak kepada khusus kepada berkaitan dengan alat sembelihan tu, dia macam memperincikan lah. Tapi apa yang saya ambil adalah poin yang penting berkaitan dengan alat sembelihan tu. Okey, tanpa membuang masa, saya pergi terus dekat poin pertama. Apa dia? Alat yang digunakan mestilah dalam keadaan yang tajam, mestilah tajam, dan hendaklah diperbuat daripada besi, tembaga, timah, kaca, batu dan seumpamanya. Okey, selain itu juga, sembelihan dianggap tidak sempurna apabila ianya mati disebab kehentakan dengan benda berat seperti batu yang tumpul. Okey, dekat situ dia tulis batu yang tumpul kan. Ikutkan batu, seperti mana tadi mula-mula kita baca tadi, batu dibolehkan, tetapi disebabkan dia tumpul, maka tak boleh lah. Maka dia boleh jadi macam tak sah, tak sempurna. Dan dalam proses mematikan tu tak sempurna lah, tak dalam keadaan yang tak seeloknya lah, kan. Dan juga dalam keadaan dihentak, dipukul, lagilah tak boleh, kan. Takut-takut dia mati dalam keadaan dikategorikan sebagai mati dalam keadaan bangkai. Proses untuk mematikan tu salah lah, mengikut syariat. Okey, selain itu juga kita pergi ke poin yang kedua. Alat sembelihan itu hendaklah bukanlah terdiri daripada gigi ataupun kuku. Memang setengah orang mungkin dianggap tak ada masalah menggunakan apa-apa pun, janji pastikan mematikan dalam keadaan yang baik, ataupun orang kata apa, macam halal balai lah, dia tak tahu ada apa nak sembelih ni, dia kena ada prosedur ataupun ada ketetapan untuk alat dia, dan kena pastikan tumpul ke tidak, tajam ke tidak, tumpul ke tidak, kuat ke tidak benda tu, supaya proses nak mematikan tu senang, mudah, tak menyeksakan. Jadi dalam kurungan ni, tidak halal sembelihan yang merupakan salah satu daripadanya, walaupun ia melakukan dan ketajamannya mengakibatkan mengakibatkan mengalirnya semua darah. Walaupun kita nampak sempurna, seolah-olah dia mati dalam sembelihan tu, haiwan yang kita sembelih tu nampak macam okey je, dia mati dalam keadaan yang macam mana kita nampak proses menggunakan pisau dan sebagainya. Nampak macam sama, tapi sebenarnya tak boleh. Jadi tak halal untuk dimakan. Menggunakan gigi ataupun kuku, tak boleh. Salah satu antara dua ni kalau kita guna memang tak boleh. Tidak dibenarkan. Dan diriwayat juga hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man anhara damma wa zukira smullah alaihi fakuluhu. Apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah ia. Maksudnya
apa yang mengalirkan darah tu okey lah. Macam tadi besi, dia mengikut kepada kesempurnaan alatan tu dan menyebut nama Allah, maka dibolehkan. Tetapi menggunakan kuku dengan ni memang tak boleh lah. Kuku dengan gigi ni memang tak boleh. Dan termasuklah juga alatan seperti senjata api, pistol, bom dan seumpamanya. Memang tak boleh. Memang kita matikan dia, tapi dalam proses kematian tu tidak dibenarkan dan tidaklah normal. Buat kat manusia pun tak boleh, apatah lagi dekat haiwan tersebut. Okey. Seterusnya, okey, maaf, seterusnya pergi ke perkara sunat sembelihan. Okay, saya tambah sikit, mungkin sahabat-sahabat lain tak sempat sambah ataupun dah tambah, saya tambah sikit. Okey, perkara sunat sembelihan hendaklah berlaku pada siang hari, seeloknya bukan waktu malam, sebab waktu malam macam waktu nak rehat dan tidur sebagainya. Perlu menghadapkan haiwan ke arah kiblat, menyembelih di bahagian pangkal leher betul-betul, kena pastikan menggunakan alat yang tajam dan bertakbir, membaca bismillah dan berselawat. Ni perkara sunat. Digalakkanlah untuk membuat. Apa yang makruh adalah perkara yang mematahkan leher, macam menyiksa lah, tidak membaca basmalah, mengguna alat yang tidak diasah, menyiksakan benda ni, tidak menghalalkan ke arah kiblat, melakukan penyembelihan di hadapan haiwan lain tak boleh juga. Macam kita tak bagus lah, tak baik lah, macam menakut-nakutkan dia. Kita sepatutnya kena sorok-sorok sikit. Okay. Dan menampakkan alatan kepada haiwan yang hendak disembelih. Maksudnya parang-parang tu jangan duk tayang lah kan. Tak boleh lah. Macam menakut-nakutkan jugalah macam tadi tu. Okey, perkara yang haram, dilarang adalah menyembelih untuk kerana selain daripada Allah. Niat dia tak betul. Niat dia nak bagi dekat makhluk halus ke jin kau, tak boleh lah. Tersasar tu tak boleh. Okay. Yang keduanya, bertujuan untuk menyekutukan Allah, lebih kurang juga. Selain daripada niat untuk Allah, tak boleh kan. Diharamkan dan kemungkinan haram lah apa yang kita makan tu, sekiranya berlaku lah, dan bertujuan untuk menyiksa haiwan sembelihan dan berada dalam ihram. Itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan berkaitan dengan alat penyembelihan, berkaitan syarat alat penyembelihan. Okay, baiklah. Jadi kita telah sampai kepada penghujungnya. Jadi penutup tajuk sembelihan ini ialah kita semua telah mengetahui bahawa menyembelih haiwan untuk menjadikannya halal dimakan adalah diasaskan di atas asas ta'abudi. Sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam hikmah disyariatkan perburuan. Namun di sana ada juga hikmah-hikmah tambahan yang berkaitan dengan sembelihan, iaitu yang pertama, semua syariat dan agama mengharamkan bangkai binatang dan menghukumkan ia adalah najis. Jadi sudah semestinya dibezakan antara binatang yang mati yang menjadi bangkai dan najis dengan yang selainnya. Oleh itu, sembelihan dalam hukum syarak adalah pembeza asasi antara keduanya. Dan juga hikmah yang kedua ialah syariat Islam menetapkan bahawa darah adalah najis dan ia wajib dijauhi kerana ia mengandungi kemudaratan. Menyembelih akan menyucikan haiwan itu daripada darah sebagaimana yang kita ketahui. Kematian haiwan dengan cara dicekik dan sebagainya akan menyebabkan darah menjadi beku di dalam jasad haiwan tersebut. Okay, baiklah, sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.